Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu di dalam video ini bagi meneruskan pengajian ibadah. Baik, kita sambung pengajian kita yang hari itu. Sebab-sebab diharuskan tayamum. Yang pertama, ketiadaan air, uzur, yakin telah masuk waktu solat, ada air tetapi tidak mencukupi, ada halangan daripada menggunakan air, cuaca yang terlalu sejuk. Okey, kita buka muka surat 8. Okey, ketiadaan air. Macam mana ketiadaan air tu? Ketiadaan air setelah berusaha mencari. Maksudnya setelah kita usaha betul-betul mencari air untuk kita berwuduk, barulah kita dikatakan ketiadaan air. Kalau rumah kita saja tak ada air, rumah jiran kita ada, kita kena usahalah. Kita usaha pinjam dekat rumah jiran, macam itulah. Kalau kita rumah kita saja tak ada, rumah jiran ada, kita tak boleh bertayamum lagi sebab kita masih lagi ada usaha untuk mencari di sekeliling rumah kita. Okey. Yang kedua adalah uzur dengan sebab musafir atau sakit yang tidak boleh menggunakan air. Tidak boleh menggunakan air disebabkan penyakit yang dihadapi atau akan berbahaya jika terkena air. Okey, contoh orang yang kita beri contohlah yang dia kulit terbakar. Contoh, apabila kulit dia terbakar, dia tak boleh menggunakan air sebagai untuk mengambil ataupun bersuci. Jadi dia nak buat macam mana? Dia kena bertayamum pada anggota yang tidak boleh berwuduk. Itulah cara-cara untuk bertayamum. Okey, yang ketiga adalah yakin telah masuk waktu solat. Sekiranya seseorang itu tidak yakin telah masuk waktu solat, maka tayamumnya tidak sah. Untuk tayamum, kita mesti pastikan waktu masuk dulu. Waktu masuk dulu, kemudian barulah kita boleh bertayamum sekiranya tiada air. Kalau tak masuk waktu lagi, tak boleh lagi bertayamum. Macam itulah. Ada air tetapi tidak mencukupi. Jika mempunyai air yang sedikit dan hanya cukup untuk keperluan minuman dan binatang ternakan sahaja, maka dalam keadaan ini dibolehkan bertayamum. Air tu ada sikit lah, cukup untuk minum sahaja, untuk kita dan untuk binatang ternakan kita. Kalau kita minum juga, kita tak boleh nak, kalau kita ambil untuk berwuduk juga, jadi kita tak ada air nak minum, ternakan kita, binatang-binatang kita, lembu ke kambing ke, tak dapat minum. Jadi lagi teruk, lebih baik kita bertayamum. Itulah sebab-sebab kita dibolehkan bertayamum. Seterusnya muka surat 9. Ada halangan daripada menggunakan air. Macam mana? Contohnya dihalang oleh binatang buas atau musuh. Contohnya Ustaz selalu cerita, dia nak pergi ke telaga tu ada air. Tapi dia nak pergi tengok ada harimau ataupun ada singa di situ. Jadi kita tak boleh pergi ke telaga. Contoh kita nak pergi ke sungai itu penuh dengan buaya. Jadi kita tak boleh pergi ke sungai untuk ambil air. Jadi kita dibolehkan bertayamum. Okey. Cuaca yang terlalu sejuk. Okey. Cuaca yang terlalu sejuk dan penggunaan air mungkin boleh memudaratkan. Contoh yang orang yang berada di negara-negara yang bersalji, penuh sepanjang tahun salji saja. Jadi depa kalau depa guna air untuk berwuduk, nanti kulit depa mungkin boleh memudaratkan. Jadi depa dibolehkan, ni kita mudarat, dibolehkan untuk bertayamum. Okey, penghayatan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi beban yang tidak dapat ditanggung oleh hamba-Nya. Seterusnya muka surat 10. Anggota tayamum.
Anggota tayamum dia ada dua sahaja, muka, kedua tangan. Okey, muka. Kawasan muka ialah daripada tempat tumbuhnya rambut di kepala hingga hujung dagu, dan daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Maksudnya daripada ujung kepala sini sampai sini hujung dagu, anak telinga tepi ni hingga sini. Itulah kita panggil muka. Kemudian kedua-dua tangan. Kawasan kedua-dua tangan ialah dari hujung jari hingga ke siku sahaja. Hujung jari ni hingga ke siku. Itulah anggota tayamum. Okey, bahan untuk bertayamum. Bertayamum ni kita guna apa? Tak kita guna bedak ke? Kita tengok. Bahan-bahan untuk bertayamum ialah debu tanah yang suci. Dia kena mesti debu tanah yang suci. Kalau zaman sekarang ni dekat hospital dah ada dah. Debu tanah yang suci tu dah kita hospital telah sediakan bagi orang yang tak boleh nak semayang menggunakan air. Jadi dia kena bertayamum. Ada jual. Lah ni pun ada jual debu-debu tanah suci ni. Siapa yang tak mau nak cari debu-debu tanah di atas tanah kita ni ataupun tepi-tepi rumah kita, dia rasa macam kotor, bolehlah beli debu tanah tayamum tu. Okey, ciri-ciri tanah untuk bertayamum. Yang pertama apa dia? Tanah dalam pelbagai warna, merah atau hitam. Tanah apa pun, color apa pun boleh, asalkan tanah. Yang kedua, suci. Mestilah bersih, bukan tempat kucing duk berak situ. Tidak mustakmal. Bukan mustakmal. Mustakmal ni apa dia? Mustakmal ini adalah debu yang telah digunakan untuk bersuci. Kita dah guna debu tu. Kita dah guna debu tu untuk bertayamum tadi. Lepas tu kita nak tayamum sekali lagi debu yang sama. Tak boleh. Tak boleh. Tidak bercampur tepung, kapur, pasir yang tidak berdebu. Jenis-jenis ni tak campur dengan tepung semua ni. Tepung ni bukan debu tanah, kapur bukan dia, pasir pun bukan dia. Yang kelima adalah tanah bukan jenis abu. Bukan tanah jenis abu. Abu tu apa? Abu tu macam abu rokok tu. Tu kalau kita nak tengok abu, benda yang dibakar. Benda yang dibakar dia akan menjadi abu. Kalau tanah jenis abu tu tak boleh. Okey, baiklah. Takat itu sahaja pengajian kita pada hari ini. Ustaz harap kamu boleh faham sebab-sebab bertayamum. Anggota tayamum iaitu muka dan tangan, iaitu dari hujung jari hingga ke siku. Dan sekarang itu bahan untuk tayamum. Apa dia bahan tayamum? Iaitu debu tanah yang suci. Jadi ciri-ciri dia kamu kena baca ataupun dengar balik video ni. Okey, takat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video kita yang akan datang.